Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sarak pe dulu. Silakan sahabat. Silakan dulu sahabat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi nikmat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan pada kita ini, kita senantiasa syukur bagi memastikan supaya kehidupan kita di dalam keadaan mendapat keredaan Allah. Maka pada pagi ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam dan selawat kepada kekasih kita, junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Mudah-mudahan dengan kita memberi salam dan selawat pada Rasul junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang masih belum share, minta share dulu, insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat Akhi Zakir di atas perkongsian ataupun share link pada pagi ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaat dan juga kita dapat kelebihan daripada perkongsian yang kita laksanakan ataupun kita buat pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita juga termasuk daripada hamba-hamba yang benar-benar beriman dan mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita share dulu, insya-Allah. Pada pagi ini kita akan menyambung perbincangan
kitab kita ialah panduan solat berjemaah. Kita akan bincang sambungan pada bulan yang lepas, dan mudah-mudahan perbincangan kita ini perbincangan yang akan mendapat keredaan dan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala dan menambahkan ilmu manfaat bagi memastikan supaya kehidupan kita para jemaah sekalian senantiasa dalam keadaan kita mencari ilmu untuk memastikan supaya kita beramal seperti mana yang diajar oleh Rasul junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mahu kita beramal hanya sekadar mai ikut-ikut sahaja, tetapi kita nak pastikan kita beramal seperti mana yang diajar oleh junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Barulah amalan kita ini mendapat ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kita sambung perbincangan yang ustaz ada sebut pada bulan ataupun pada perbincangan sebelum ni, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam suratun Nisa, dalam suratun Nisa ayat yang ke-102, kata Allah Subhanahu wa taala, wa iza kunta fihim fa aqamta lahumus salah. Artinya, dan apabila kamu Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yakni di antara para sahabatmu, lalu kamu hendaklah mendirikan solat, yakni berjemaah, yakni bersama mereka. Yakni ayat ini para jemaah sekalian memerintahkan sembahyang berjemaah walaupun dalam keadaan ketakutan. Walaupun dalam keadaan ketakutan, kita Nabi sallallahu alaihi wasallam diajar untuk kita solat berjemaah walaupun dalam keadaan ketakutan, walaupun dalam keadaan kesempitan. Apatah lagi waktu kita berada dalam keadaan tidak takut, waktu kita berada dalam keadaan tidak ada tekanan. Waktu kita ada tekanan pun kita disuruh solat berjemaah, waktu kita takut pun disuruh berjemaah. Ini kan di waktu kita tak takut. Ini memberi bayangan kepada kita ataupun memberi gambaran kepada kita bahawasanya suruhan ini ataupun perintah ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti di sana ada dia punya kelebihan, keistimewaan, serta di sana juga dia ada yang disebut dengan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita faham dalam konsep kita melakukan ibadah ini, maka kita jangan ambil mudah. Jangan ambil mudah dengan erti kata, jangan kita mengambil ia sebagai orang panggil amalan ini hanya sekadar buat sahaja, tidak. Tapi kita mesti faham. Kita mesti faham, kita mesti yakin, kita mesti percaya dengan penuh keyakinan. Supaya kita nak pastikan keimanan, kepercayaan kita ini, yang mana kita buat ini sebenar-benarnya, dan mudah-mudahan kita juga akan mendapat di sana kita sebut sebagai yang mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kefahaman ini ya kita dapat, mudah-mudahan kita juga akan istiqamah. Nah, untuk kita terus bersemangat. Nah, sebab kita tahu setiap perbuatan kita buat ini semua ada ganjaran. Baik, berkait dengan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh waktu kita takut, waktu kita dalam keadaan berperang dan sebagainya, pun disuruh untuk mendirikan solat berjemaah.
apatah lagi di waktu saat kita ni tidak ada ketakutan dan sebagainya. Seperti mana yang mana di waktu kita ini aman, di waktu kita ini dalam keadaan tidak ada orang panggil sebut halangan dan sebagainya. Jadi kalau kita ada halangan, kalau kita tak ada halangan, tak ada tekanan dan tidak ada sebagainya, maka kita lebih digalakkan lagi untuk terus dengan erti kata mendapat ataupun melakukan solat berjemaah. Sidang para hadirin, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pada pagi ini juga kita akan tengok di dalam hadis ataupun dalil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita beramal mesti mengikut ataupun berpandu kepada Al-Quran, sunnah, ijma' ulama dan kias pandangan ulama. Dalam sunnah ataupun daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? As-salatul jama'atu afdalu min salatul fas. Solat jemaah ini lebih afdal berpandai dengan solat seorang diri. Ini nak memberi gambaran kepada kita, beri kefahaman kepada kita, solat jemaah ini lebih afdal. Afdalu. Lebih utama. Lebih molek. Maka lebih molek solat berjemaah itu berbanding solat seorang diri. Wa fi riwayati, tengah riwayat kata ada mendapat sab'in wa isyrina darajah. Ada setengah riwayat berpandangan solat berjemaah ini dapat 27 darajah. Wa fi riwayatin ukhra, dengan setengah riwayat lain kata bi khamsin wa isyrina darajah, 25 darajah. Rawahul Imam Bukhari wa Imam Ahmad. Yang mana para ulama memberi mengenai kelebihan. Ada kata 27, ada kata 25. Ada kata dapat 25, ada kata dapat 27. Baik, kita tengok di manakah yang kata 27, di mana kata 25. Kenapa perbezaan di sana? Kenapa tak sama dapat sab'in wa isyrina darajah? Kenapa mesti ada sab'in wa isyrina darajah wa bi khamsin wa isyrina darajah? Kenapa ada dua keadaan? Pertama 27, yang kedua 25 darajah. Kenapa mesti berlaku macam tu? Baik. Al-Imam Nawawi rahimakumullah, di antara imam yang menjadi rujukan pada mazhab Syafi'i, di antara kata Al-Imam Nawawi berkata di dalam kitab Majmu' karangan beliau, apa beliau sebut? Di dalam memahami dua hadis tersebut, kata Al-Imam Nawawi, hadis mana? Hadis salatul jamaah afdalu min salatul faz. Satu mendapat sab'in wa isyirin, satu mendapat khamsin wa isyrina darajah. Bagaimana Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' beliau untuk memahami hadis ini, kedua-dua hadis ini, kata beliau, apa kata Imam Nawawi? Sebenarnya tidak ada pertentangan daripada antara dua riwayat hadis ini. Tak ada masalah pun, tak ada pertentangan pun. Kerana yang sedikit 25 tidak dinafikan yang banyak itu akan dapat 27. Ini kata beliau. Maka bagaimana untuk kita memahamkan lagi, ataupun pada mulanya kata Imam Nawawi dalam kitab beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan, yakni dengan kepada para sahabat dengan khamsin wa isyrina darajah. Nabi mengkhabarkan mula-mula dengan khabar berita sedikit, yakni 25 darajah. Kemudian diberita pula bahawa Allah Subhanahu wa taala
menambahkan lagi nikmat ataupun limpahkan lagi ganjaran. Dengan sebab lakukan berjemaah, Allah Ta'ala menambahkan lagi kelebihan. Ataupun dengan erti kata, dengan sebab itulah Nabi menyebut sab'in wa isyrina darajah. Kerana betapa banyaknya dia punya ganjaran dan kelebihan. Situ je yang jadi perbezaan. Ataupun perbezaan ini berlaku kerana berbeza keadaan orang yang mendirikan solat itu sendiri. Maknanya, yang dapat sab'in wa isyrina darajah ataupun khamsin wa isyrina darajah, kata Imam Nawawi, dia bergantung bagaimana seseorang itu mendirikan solat. Bagaimana seseorang itu melakukan ibadah solat. Bagaimana seorang itu menterjemahkan ibadat solat dia di dalam perbuatan yang dia buat tadi. Adakah dia termasuk ataupun hanya sekadar solat tapi tidak ada dalam hati? Itu yang bergantung bagaimana cara seseorang itu mendirikan solat. Kalau sekadar solat perbuatan sahaja tetapi tidak ada keikhlasan, tidak ada orang panggil kejujuran, tidak ada perbuatan yang sebenar-benar, maka mungkin dia tak akan dapat ganjaran seperti mana yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau bagaimanapun, sedikit sama ada dapat 25, banyak sama ada dapat 27, dia bergantung kepada kekhusyukan seorang itu, sebenar-benarnya seorang itu mendirikan solat. Kalau diri dengan keadaan betul, dia dapat banyak. Diri keadaan tak betul, dia dapat tak banyak. Dia bergantung kepada seseorang itu dalam mendirikan ibadat solat secara yang sahih dan secara yang betul. Adik ambil air tu. Ini di antara kefahaman yang perlu kita faham. Adik ambil air tu. Baik, faham Itu kata Al-Imam Nawawi rahimakumullah, yang mana perlu kita faham dan perlu kita amalkan, insya-Allah. Adik ambil. Tunggu sekejap Okey. Ini adalah pandangan Al-Imam Nawawi rahimahumullah tentang apa dia? Ada dapat 27, ada dapat 25, dia bergantung kepada bagaimana seseorang itu dalam mendirikan ibadat solat. Sama ada dia hanya sekadar dirikan, tidak ada kekhusyukan dan sebagainya, maka dia berkurangan di situ. Walau bagaimanapun, berkurangan itu dia lebih lagi lah berbanding kita solat seorang diri. Itu kita kena faham lah. Walaupun 25, walaupun tak dapat 27, tapi kalau kita nak banding dengan kita solat seorang diri, maka berjemaah itu adalah kelebihannya banyak berbanding solat seorang diri. Jelas? Okey. Dalil ijma', sesungguhnya para sahabat telah berijma' ataupun ijma' bersepakat bahawa solat jemaah ini adalah diperundangkan ataupun dituntut melaksanakan selepas berlakunya peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut sejarah, semasa baginda berada di Mekah selama 13 tahun, kita tahu Nabi di Mekah 13 tahun ini mendapat sekatan ataupun halangan untuk melaksanakan ibadat solat secara berjemaah. Bahkan Nabi juga tidak diizinkan untuk memasuki ataupun untuk nak membuat ataupun melaksanakan syariat. Maka kalau kita melihat, setelah mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi dan rasul, maka kalau kita melihat di Mekah itu, Nabi mendapat tentangan yang begitu hebat.
Hebat tak hebat sehingga kan hebat tak hebat Nabi ni tuan-tuan, sehingga kan kita ni dalam keadaan ataupun Nabi ni dalam keadaan nak buat satu amalan di Mekah ni cukup payah. Kerana banyaknya musuh ataupun geng-geng Abu Jahal ini menentang. Baginda solat tanpa berjemaah kerana ketika itu orang Islam berada dalam keadaan tertekan, tertindas, tak ada kebebasan. Lantas masing-masing solat di rumah atas faktor keselamatan. Ini gambaran, memberi gambaran kepada kita betapa di zaman Rasulullah berada di Mekah 13 tahun ini, inilah di antara susah payah Rasulullah mendepani musuh. Rasulullah SAW mendepani situasi keadaan yang mana kita melihat menyukarkan. Walau bagaimanapun solat wajib. Sudah turun syariat solat, tetapi untuk berjemaah itu tidak dapat dibuat dengan situasi kerana keadaan. Ustaz ambil contohlah. Kalaulah sesebuah negara itu tidak aman ataupun mendapat tentangan, ataupun sesebuah negara itu berada dalam keadaan yang rakyatnya masih dalam keadaan takut-takut atas faktor peperangan, atas faktor kesihatan, maka syariat kewajipan untuk nak buat tu adalah satu kepayahan. Sebabnya ada dia punya halangan-halangan tertentu. Ustaz ambil contoh paling mudah. Ingat tak masa kita COVID dulu? Kalau kita ingat masa kita COVID dulu, sembahyang Jumaat pun kita tak dapat laksanakan. Adik nak ni. Kita nak sembahyang Jumaat pun tak boleh. Hanya diboleh ahli atas kuasa sahaja 7-8 orang. Walaupun kita tengok sebelum ni tidak ada dalam sejarah solat Jumaat 7 orang. Tapi disebabkan masa tu kan ujian COVID, jadi sembahyang Jumaat 7 orang. Kita di syariat untuk solat Zuhur biasa. Ini nak membuktikan kepada kita atas faktor keselamatan ini mesti diambil kira juga. Atas faktor keselamatan mesti diambil kira. Kerana Islam ini dia menjaga kemaslahatan. Ataupun Islam menjaga ataupun maqasidus syariah diambil kira di dalam Islam. Kadang-kadang kita kena faham dalam hukum fiqh tu sendiri, para ulama bersepakat kadang-kadang berlakunya perubahan dengan sebab ancaman. Berlakunya perubahan dengan sebab tertindas dan sebagainya. Tengok di rakyat di bumi Palestin contoh peperangan, bagaimana mereka melakukan ibadat puasa contoh. Bagaimana mereka melakukan solat contoh. Bagaimana mereka dalam keadaan melakukan ibadat-ibadat kefarduan contoh. Itu di antara contoh-contoh yang kita boleh ambil sebagai ilmu untuk kita tidak meletakkan, orang panggil apa dia, seumpama kita faham Islam ni dia datang, maka dia tidak ada perubahan untuk nak membaiki ataupun nak menyempurnakan manusia. Tidak. Islam dia datang walaupun dengan datangnya bawa hukum, tetapi hukum ini untuk membuat ataupun melakukan kebaikan ataupun merubah manusia jadi baik, menyelamatkan manusia. Ini Islam. Kita kena faham, Islam ini dia adalah agama rahmatan lil alamin. Dia satu agama yang membawa rahmat. Faham ya tu Fakir fadilat solat berjemaah ini tuan-tuan sekalian, kita akan sambung. Kelebihan keistimewaan solat ini solat berjemaah ternyata dalam hadis seperti mana yang kita baca, yang Ustaz sebut tadi, melebihi solat seorang diri. Nak banding dengan solat secara persendirian, memang solat seorang diri itu adalah nilai ganjarannya adalah sedikit berbanding solat berjemaah. Selain daripada itu, terdapat banyak-banyak hadis lagi yang lain menggalakkan kita melakukan solat secara berjemaah. Ada beberapa fadilat yang disebutkan. Di antaranya baginda SAW bersabda dalam satu hadis, Bashiril masya'ina fi zulmi ilal masjidi bin nuri
at-tami yaumal qiyamah, rawahu Abu Dawud at-Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Basyiril masyaina fi zalmi ilal masjidi bin nuri at-tami yaumal qiyamah. Berilah khabar gembira. Apa dia? Berilah khabar gembira kepada mereka yang sering berjalan dalam keadaan gelap gelita menuju masjid kerana ingin bersolat jemaah dan cahaya sempurna di hari kiamat. Allahu Rabbi, Masya Allah. Ini di antara khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi suruh kita bagi tahu kepada orang yang suka ataupun pergi ke masjid, memberi khabar berita dan memberi galakan kepada orang yang datang ke masjid ini, yakni dalam keadaan pergi ke masjid ini dalam keadaan gelap gelita, yakni waktu mana dalam keadaan sama ada dia nak pergi itu susah ataupun di waktu lain orang tidur dia pergi kerana ingin mana solat berjemaah. Maka bagaimana kata Nabi, di hari kiamat cahaya yang sempurna bagi dia. Dia akan memperolehi cahaya sempurna di hari kiamat bersama dengan dia kerana masa hidup atas dunia walaupun susah gelap, walaupun orang lain sedang tidur dengan gelap lagi, tidur lagi, waktu orang lain tengah tidur sebelum subuh lagi, dia sudah pergi untuk bersibuk-sibuk mendirikan solat secara berjemaah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menyediakan cahaya yang begitu cerah terang benderang. Masya Allah. Ini di antara kelebihan tuan-tuan. Kelebihan apa dia? Kelebihan orang yang mendirikan solat berjemaah. Masya Allah. Ini di antara kalau kita tengok betapa rugilah kalau kita tak ambil peluang dan manfaat ni. Kerana peluang dan manfaat ni adalah antara yang disebut apa dia? Luar biasa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam janjikan ya Allah Taala akan beri. Boleh tuan-tuan, insya-Allah kita kena ambil perhatian dalam isu ni. Jangan kita buat main-main, jangan kita ambil mudah, jangan kita sekadar kata alah aku dah buat dah, jangan. Tapi pastikan kita ni buat dengan penuh rasa keyakinan, dengan penuh rasa keikhlasan dan kejujuran. Baik. Maknanya orang yang sanggup berjalan, orang yang sanggup pergi dalam keadaan tanpa ada cahaya, tanpa dalam keadaan tak ada lampu, ataupun dalam keadaan waktu orang lain tak pergi gelap lagi, ataupun orang sedang tidur, dia pergi juga sembahyang. Dia pergi juga berjemaah. Maka di hari kiamat dia akan mendapat cahaya yang terang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu an-nasu fi an-nida'i saful awwal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna fil tahjiri lastabaku ilaihi walau ya'lamuna ma fi atamatis subhi la atuhuma walau habwa. Rawahul Bukhari wal Muslim. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Siapa dia? Abu Hurairah seorang sahabat Nabi. Nama sebenar dia Abdul Rahman. Abu Hurairah ni adalah gelaran. Nama sebenarnya adalah Abdul Rahman. Abdul Rahman. Nama gelaran dia ialah Abu Hurairah. Diriwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Nabi? Kalaulah manusia tahu tentang kelebihan yang ada pada azan dan sah pertama, kemudian mereka tidak akan memperolehi melainkan dengan cabut undi, nescaya mereka akan membuat undian untuk mendapatkannya. Allahu Rabbi. Dan kalaulah mereka tahu tentang fadilat yang ada pada pemergian lebih awal ke tempat solat berjemaah, nescaya mereka berlumba-lumba kepadanya. Dan kalaulah mereka tahu betapa besarnya fadilat solat isyak dan subuh, nescaya mereka pergi bersolat jemaah walaupun dalam keadaan merangkak. Walau kana, kata Nabi, walau habwa,
walaupun kamu dalam keadaan merangkak. Ini dua benda yang kita kena faham. Pertama, kelebihan apa dia? Orang yang mana datang awal, orang yang mana melaungkan azan. Azan ni kalau kita tengok, ia adalah syiar yang mana diajar oleh Rasulullah SAW. Cara kita nak mengajar orang, nak maklum kepada orang Islam tentang masuk waktu solat. Itu kadang-kadang orang yang memberi laungan ataupun mengalungkan laungan azan itu lebih besar pahala dia. Lebih besar ganjaran dia. Kadang-kadang besar ganjaran orang mengajar orang. Tama-tama kalau kita tengok sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Bilal bin Rabah tu mulia azan. Azan Sayyidina Bilal itu penuh dengan keikhlasan, didengar oleh penghuni langit. Nak cerita kepada kita betapa besarnya ganjaran kita melakukan ataupun mengajar orang dengan melakukan azan. Siapa maknanya dengan keadaan pertama, kata Nabi, siapa tahu kelebihan apa dia melakukan azan, maka orang ni tak akan lepas peluang. Orang ini tidak akan melepaskan peluang untuk melakukan azan kalau dia tahu kelebihan. Sebab kadang-kadang kita ni tidak diberi pendedahan tentang kelebihan azan. Tu kadang-kadang kita nak solat pun, nak azan pun kadang-kadang rasa macam tak semangat, kadang-kadang malas, kadang-kadang rasa malu. Ada juga orang yang rasa malu nak azan. Nak azan rasa malu. Ada. Tak pernah jumpa orang yang malu nak azan. Dia kata malu lah ustaz nak azan. Malu. Kenapa malu? Takut salah lah. Macam-macam. Walha, kita boleh belajar. Tak ada masalah. Boleh belajar azan. Boleh. Tak ada masalah. Dan yang kedua kata Nabi, sekiranya kamu tahu betapa lebihnya datang awal, duduk sah depan. Datang awal, duduk sah depan. Jangan datang awal, duduk belakang. Datang awal masjid, duduk sah depan. Tuan-tuan tahu tak, orang yang datang awal, duduk sah depan ni, siapa dia yang mendoakan? Para malaikat mendoakan keampunan orang yang mari awal masjid, duduk sah depan. Malaikat mendoakan keampunan orang yang duduk bahagian sah depan. Sebaik-baik sah adalah sah di depan sekali, di belakang imam. Jangan duduk depan imam pula. Nak ceritanya apa dia? Benda ni adalah benda yang mana perkara ini adalah di antara penkhabaran daripada Rasulullah yang besar punya kelebihan. Tapi kadang-kadang kita ni buat lebih kurang je kadang-kadang kan. Ni Nabi nak beri satu ganjaran ni pada umat baginda SAW yang suka azan, yang suka datang awal masjid, duduk sah depan. Lepas ni jangan cari sah belakang, duduk bahagian depan tu. Sah belakang orang lewat-lewat lah. Kita datang awal, duduk belakang, pahala kita kurang berbanding duduk depan. Boleh Dan bagaimana Nabi SAW, kalau orang ni tahu, kata Nabi, mereka nak perolehi. Dan sekiranya kalaulah nak dapat bahagian ni, duduk sah depan ni, nak datang masjid duduk sah depan ni, kalaulah dicabut undi sekalipun, nescaya orang ni sanggup cabut undi. Kerana dia tahu tentang kelebihan. Seperti mana orang yang tahu kelebihan, seperti mana orang yang tahu kelebihan untuk berada di depan raudah, orang sanggup beratur. Kalau orang, seperti mana orang tahu, orang minat pergi shopping center, harga barang buat promosi, sanggup mereka beratur panjang jam. Kerana mereka nak mendapat harga runtuh. Harga yang ditawarkan dengan harga luar biasa. Harga yang ditawar dengan harga potongan yang cukup-cukup rendah. Maka orang sanggup datang berjejam, beratur dengan keadaan yang begitu lama, sampai yang ada di kalangan mereka yang sanggup kadang-kadang melewatkan solat, waliyazubillah.
Sama juga orang yang tahu kelebihan, pergi tengok bola nak duduk bahagian depan, tak nak duduk belakang. Kalau boleh duduk di Astaka, ada duit kan. Duduk kat stage tu depan tu, penyokong depan tu, nampak view padang. Tapi tiketnya mahal lah, nak berbanding tempat duduk biasa. Nak ceritanya, apa benda yang berkait dengan benda yang mendatangkan kebaikan, mesti orang sanggup berebut. Begitu juga kata Nabi SAW, kalau manusia tahulah kelebihan azan dengan duduk sedepan, nescaya jika cabut undi sekalipun mereka akan buat. Apa makna dia? Makna dia nak bagi tahu kepada kita betapa kelebihan ini yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Maka rugilah kalau kita tak buat. Begitu juga Nabi SAW menyebut. Dan kalaulah mereka tahu betapa besarnya fadilat solat isyak dan subuh, nescaya mereka pergi solat berjemaah. Walau habwa, walaupun dalam keadaan mereka merangkak. Nabi SAW bersabda apa dia? Man sallal isya' jama'atan faka'annama qaman nisful lail. Siapa dia yang solat isyak berjemaah, seumpama dapat pahala dia beribadah separuh malam. Siapa dia solat isyak berjemaah? Man sallal isya' jama'atan faka'annama qaman nisful lail. Siapa yang solat isyak berjemaah, seumpama dia dapat pahala ibadat separuh malam. Solat subuh, kata Nabi SAW juga dalam satu hadis, man salla subhi jama'atan faka'annama qama lailuh kullah. Siapa dia yang mana solat subuh berjemaah bersama dengan imam, seumpama dia beribadah sepanjang malam. Nampak? Itu ni ke antara kelebihan. Mana kalau kita tahu, kalau kita tak buat, rugilah. Solat isyak berjemaah seumpama beribadah separuh malam. Solat subuh berjemaah seumpama dia beribadah sepanjang malam. Kedua-dua kelebihan ini kalau boleh kita jangan tinggalkan, kita buat. Kerana benda ini adalah di antara dia disebut oleh Nabi besar ganjaran dan kelebihan. Di sebalik apa yang kita buat itu adalah ada ganjaran dan kelebihan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Jadi sebelum Ustaz mengakhiri, dah hampir 40 minit dah kita bersiaran. Apa dia 35 minit 40 minit. Ada sebarang soalan boleh type di ruangan komen. Insya-Allah sebelum Ustaz berhenti. Kan kita akan bersiaran pada tengah hari ini dalam jam 12.30 tazkirah Jumaat. InsyaAllah Ustaz berada di Masjid Setia Alam. InsyaAllah yang ada soalan boleh type di ruangan komen untuk sama-sama kita bincang insyaAllah. Baik, Ustaz nak tengok dulu ada soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kalau nak tanya selain solat mengenai puasa sunat di waktu musafir makruh, betul dengan puasa sunat isni dan berpuasa sunat di waktu musafir makruh bertemu dengan puasa sunat isni, nak ambil yang mana? Kalau nak ikut, ambil puasa yang mana bersabit dengan puasa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah puasa hari Isnin. Sabit pagi puasa sunat adalah puasa hari Isnin. Nah, puasa hari Isnin itu kata Nabi SAW adalah puasa sempena dengan kelahiran aku.
Jadi kita berpuasa hari Isnin tu adalah di antara kita mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara hari yang Nabi berpuasa antaranya Isnin Khamis. Tapi kalau kita boleh berpuasa hari Isnin itu lagi cantik lah. Cuma di dalam musafir itu dia ada kelonggaran, dan kalau boleh, kalau musafir itu kalau kita dapat ataupun tidak berpuasa itu lebih baik. Kerana untuk bermusafir ni perlu kepada tenaga. Sampai jadi penat, sampai jadi kita paksa, sedangkan tu puasa sunat. Tu jadi masalah yang dikatakan makruh. Tapi kalau musafir tadi, contohnya hari ni berpuasa hari Isnin, kena musafir naik fly. Naik fly mungkin tak penat naik fly. Kalau Kelantan naik fly dalam setengah jam, 40 minit je. Mungkin meneruskan ibadah puasa, tak ada masalah. Mungkinlah di hari ni agak mudah dah musafir, tak macam dulu. Dengan jalan yang elok, dengan kenderaan yang elok, yang mana cepat sampai dan sebagainya. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Boleh. Ada lagi Kalau ada soalan boleh type di ruangan komen, insya-Allah. Lain-lain soalan pun boleh, walaupun tak berkait dengan solat pun tak apa. Jangan lupa perbanyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ada soalan boleh tanya di ruangan komen. Baik, Ustaz nak tengok kat ni sikit. Ada soalan tak? Baik Ustaz, terima kasih, sama-sama Puan. Ustaz, solat berjemaah di surau ke di rumah dengan isteri lebih afdal jika isteri tak mampu ke surau kerana jaga anak? Baik. Cantik soalan ni. Solat berjemaah orang lelaki adalah di masjid dan di surau. Perempuan adalah di rumah. Jangan kita salah faham. Ada orang tidak menunaikan ibadat solat jemaah di rumah semata-mata dan menjadi amalan harian. Ia adalah satu larangan, sedangkan dia mampu pergi ke masjid dan surau lelaki tersebut. Dia mampu pergi masjid dan surau. Contohnya dia mampu pergi masjid dengan kenderaan, dia boleh berjalan dan sebagainya. Tiba-tiba dia pergi buat solat berjemaah di rumah, maka kelebihan tak ada bagi lelaki tersebut. Keafdalan dia tak ada kerana dia mampu pergi. Apatah lagi bila mana dia mendengar azan. Baik, pertama. Yang kedua, jika dia tidak mampu atas faktor kesihatan, atas faktor kengkangan masa, dah lewat balik kerja kadang-kadang kan, penat. Nak pergi, bukan tak nak pergi, hati nak pergi. Tapi tidak diizinkan, tidak mengizinkan atas faktor kengkangan tadilah. Maka dia buat solat di rumah secara berjemaah dengan isteri. Tapi kalau nak sebut di segi isteri ni tak perlu bawa pun di masjid. Nampak? Melainkan bila mana urusan rumah sudah selesai. Contohnya urusan dengan anak, urusan untuk persiapan dan sebagainya, dah siap. Itu pun jika tidak membawa fitnah. Mesti dia ada peneman kalau isteri suami. Nampak? Jangan sampai jadi kes bawa isteri pergi surau tanpa pengetahuan suami. Ada satu kes tanpa pengetahuan suami dia pergi. Buat nak berlaku cerita, kena culik, kena ragut, kena samun. Sampai ke suami kata dapat panggilan daripada balai polis. Isteri anda di balai polis kena ragut.
isteri saya di rumah lah. Memang dia pergi surau. Dia tak cerita apa pun pada saya. Tengok. Itulah sebenar Islam. Dia mengajar yang wanita dan perempuan ini tempat dia adalah di rumah. Tu kalau wanita ni nak mencari kerja, nak membantu suami mencari nafkah, mesti kena bincang elok-elok dengan suami. Jangan sehingga membawa satu fitnah yang besar, sehingga membawa kepada orang panggil apa dia, kepayahan ataupun membawa kepada kesukaran. Jadi dalam isu ni, orang lelaki di masjid dan di surau, orang perempuan di rumah. Tapi kalau jika sekiranya nak datang, mesti bersama dengan suami ataupun dengan orang yang ada peneman. Tapi dengan walau bagaimanapun kena minta izin dengan suami. Sehingga kan bagaimana segala urusan rumah tangga dia dah selesai dah. Maknanya tidak ada masalah dah. Anak semua dah selesai, anak yang di rumah dah solat semua dan sebagainya. Itu akhir-akhir Maknanya orang lelaki solat di masjid dan di surau adalah tuntutan seperti mana Nabi SAW sebut dalam satu hadis. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah ni sedang bersembang dengan keluarga, dengan bersembang dengan aku, dengan ahli keluarga. Apabila Nabi mendengar laungan azan, seumpama Nabi tidak mengenali kami. Apa makna dia? Nabi meninggalkan perbincangan, perbualan, Nabi teguh bergegas kepada ibadat solat. Ini menandakan kepada kita Rasulullah SAW ambil berat tentang solat 5 waktu berjemaah, yakni bagi diri Nabi dan kaum lelaki di masjid dan di surau. Orang perempuan bolehlah solat jemaah di rumah, ia jadi imam kepada anak perempuan di rumah. Orang lelaki bawa anak lelaki pergi masjid dan di surau. Perempuan dia solat di rumah bersama dengan anak perempuan. Okey, jelas. Okey, ada lagi soalan? Ada soalan dari page lain? Baik Ustaz, saya nak dari Besut, bolehkah qada solat sunat rawatib? Boleh. Dari okey. Nur Hashidah, Waalaikumsalam. Boleh. Kalau solat sunat rawatib dia ada qabliyah ba'diyah. Baik. Ada rawatib qabliyah, ada rawatib ba'diyah. Kapit fardu dia panggil. Contohnya kita tak sempat nak buat yang qabliyah. Dengan sebab kita datang imam dah bila nak qomat dah. Maka apabila nak qomat, kita tak boleh nak solat dah. Memang dengan masa tengok pada digital jam tu ada lebih kurang seminit lagi. Mana cukup 2 rakaat contoh kita nak buat solat sunat. Maka kita boleh qada. Sama juga amalan solat-solat sunat lain. Kita boleh buat qada jika mana kita terlupa. Ia sudah jadi amalan harian rutin kita. Boleh amalan harian rutin kita dah istiqamah dah sebelum ni, tiba-tiba tertinggal, maka kita boleh qada. Sama juga isu rawatib. Ramai orang yang tak faham, dia tak qada pun. Sebenarnya boleh diqadakan. Tidak ada masalah, boleh diqadakan tentang yang disebut dengan solat sunat rawatib. Tidak ada masalah. Tidak ada larangan dan tidak ada masalah di dalam melakukan ataupun nak mengqadakan solat sunat rawatib tadi. Tak ada masalah. Ada lagi soalan? Waalaikumsalam. Macam kalau suami izin solat berjemaah di masjid dengan anak lelaki. Okey, tak ada masalah, dia kena peneman lah. Puan Nur Hashidah boleh je, tak ada masalah, kena ada peneman. Ni dalam kena ada peneman, tak ada masalah. Boleh kena ada peneman lah. Yang penting jangan untuk mengelak daripada fitnah. Kalau ada peneman, tak ada orang ganggu, insya-Allah. Kadang-kadang kita kena hati-hati juga. Nah.
kadang-kadang mendatangkan fitnah. Okey, sama-sama. Okey, ada lagi soalan? Jika ada soalan, boleh satu lagi terakhir sebelum Ustaz tutup. Terima kasih daripada para jemaah sekalian, para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada tuan-tuan pagi ini diberkati, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bincang ini diberi kefahaman. Dan mudah-mudahan kita selamat beramal lah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi kalau tak ada, cukuplah sekadar tu pada pagi ini, insya-Allah. Kita akan bersua pada masa akan datang. Mudah-mudahan selamat beramal, selamat berselawat kepada Rasulullah SAW. Yang belum baca lagi Suratul Kahfi, sama-samalah kita baca Suratul Kahfi. Jangan lupa memperbanyakkan baca Suratul Kahfi. InsyaAllah kita dijauhkan daripada segala fitnah, terutamanya fitnah di akhir zaman, fitnah Dajjal, dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Terima kasih semua yang share, yang menonton pada pagi ini. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang terkasar bahasa kelemahan pada diri Ustaz mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ampunan dan kefahaman, insyaAllah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.